wabarakatuh, and a very good evening to everyone. Sekejap ya, saya cuba present now. Okay. Okay, kita cuba untuk tunggu beberapa lagi peserta untuk hadir, tapi tak apa kita kejar masa juga untuk petang ni, jadi kita terpaksa teruskan juga mana yang ada ni kita continue je. Alright, okay. Boleh nampak tak presentation saya ni? Ira, okay. Saya tak boleh nak tengok skrin ya, saya pasal laptop ni. Kejap ya, nanti saya cuba Ira kalau ada apa-apa teknikal tiba-tiba kalau Nancy cakap sorang-sorang ke tolong kacau Alright, so kejap ya, saya tengok. Alright, okay. Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi again salam sejahtera dan selamat datang. Terima kasih kepada semua peserta kerana berjaya tempuhi kita punya homework setelah 1 minggu ni tanya kepada semua yang telah hantar sebanyak 13 peserta yang berjaya hantar homework yang pertama Okey, dan sekali lagi kita saya ingin perkenalkan kita ada panel daripada local expert kita didatangkan daripada Consumer Association Pening ataupun Persatuan Pengguna Pening iaitu Miss Mageswari, juga bersama kawan beliau Puan Saras yang juga turut sama hadir sama-sama untuk kita punya live session kali ni dalam perbincangan seterusnya mengenai waste separation. Okey, sebelum tu saya perkenalkan sedikit latar belakang mengenai Miss Mageswari. Beliau merupakan senior researcher daripada Persatuan Pengguna Pulau Pinang ataupun CAP. Beliau banyak membantu komuniti yang terjejas dalam pembangunan projek berkaitan dengan alam sekitar especially dalam pencemaran. Beliau juga memperjuangkan dan juga menyokong dalam alternative land study polisi-polisi yang ada di Malaysia dan juga merupakan koordinator untuk projek-projek komuniti dan juga alam sekitar bagi Consumer Association Pening dan juga Sahabat Alam Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kepada Miss Mageswari dan juga Miss Saras kerana sudi hadir dan juga memberi sedikit kerjasama dalam menjayakan kita punya zero waste communities dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada panel-panel kita yang lain tapi panel-panel ni kita tak wajibkan untuk datang lah macam Dr. Siti, Dr. Inis dan juga Dr. Nusha untuk sesi-sesi kita yang berikut ni lah Okay, and I would like also to welcome Dr. Enzo Povaino daripada Zero Waste Europe. Dia merupakan technical expert daripada Zero Waste Europe di Italy. Juga kepada Miss Kanri Kala, beliau merupakan program manager bagi Let's Do It Foundation dan juga program Mr. Miko Alino daripada Gaia Asia Pacific. Beliau juga merupakan program manager bagi Asia Pacific Region untuk Global Alliance for Incinerator Alternative di the Philippines. Okey, dan sekali lagi saya Miss Nani daripada selaku moderator lah dan juga host anda daripada Crash Euro Malaysia, juga dibantu oleh technical assistant saya Miss Ira dan juga Miss Rima dan juga Miss Sima daripada Crash Euro World. Terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini. Thank you very much for having your time today. So once again saya ingin menerangkan kita punya objektif utama bengkel ini adalah memahami apa itu sistem sifat sisa ataupun zero waste dan juga kepentingannya dan juga sambil itu kita faham bagaimana pengurusan sisa sampah terkini dan bagaimana untuk mengubahnya di masa hadapan.
Alright. Jadi kita dah go through minggu pertama hari tu dengan homework kita. Semua masing-masing dah buat homework kan, senang je kan. So sebenarnya kita nak tanya sebenarnya daripada awal tu macam mana kita nak asingkan sampah tu lah. Which is sebenarnya pengasingan ni adalah kunci pertama bagaimana kita nak menuju kepada zero waste. Sebab tu kita kena faham kenapa pembersihan sampah tu sangat penting dan juga asas sistem sisa sifar, dan juga untuk kita ketahui cara melakukan audit sampah di rumah. Itu sebab kita adakan borang tu, kita tanya berapa orang kan isi rumah, berapa orang yang ni, dan kita nak tahu apa juga yang anda boleh lakukan selepas kita buat aktiviti tersebut. Okay. So tanya juga pada semua-semua peserta kita berjaya melengkapkan homework pertama, dan kita juga dapat feedback daripada peserta kita dan hantar gambar masing-masing. Ada yang dah pernah buat kompos sendiri dekat rumah kan ada yang baru nak cuba-cuba nak buat audit dan juga separation. So ini adalah beberapa gambar yang saya boleh kongsikan lah untuk kita sama-sama tengok apa yang rakan-rakan lain dah buat macam ini gambar daripada Mr. Kon. Dia masa dah pernah buat kompos sendiri di rumah selama bertahun dan menggunakan sistem bokashi So dan ini juga gambar-gambar daripada peserta yang lain. Dia orang ada rajin siap buat organik dan bukan organik lagi dan siap ada penimbang sendiri dan asingkan sampah-sampah lah yang kalau ikutkan ini adalah yang sampah bateri yang tergolong dalam kategori dalam bahaya dan sampai kita ada sampah organik, sampah bukan organik dan juga sampah-sampah yang biasanya yang dihasilkan hasil daripada sampah di rumah lah. Alright. Okay, sebelum tu sebelum kita nak meneruskan aktiviti pada petang ni, sebenarnya kita nak diajak untuk bergambar dulu Kalau boleh, boleh tak semua tolong buka kamera supaya kita boleh adakan sesi bergambar. Can everyone of you switch on the camera first? We will taking the group photo first before we proceed to our next activities. Alright. Maybe Ira boleh hilang? Hold on because Nani, internet I tak berapa kuat, so semua tak ada gambar. Okay. Rima is here, right? Okay. Rima, can you help us? Okay. Alright. Okay, everyone is ready? Semua sudah siap? Saya akan hitung sampai 3 untuk buat foto ya. Siap? 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, terima kasih Nani. Alright, okay. So, okay, terima kasih semua. Okay, kita akan sambung sebentar. Okay. Alright, okay, tanpa bertengah masa lagi, aktiviti kita berikut ni kita akan adakan sesi backup room So sesi backup room ni kita akan agihkan beberapa peserta di dalam beberapa kumpulan kecil dan setiap kumpulan tu nanti kita minta semua ahli masing-masing lantik seorang wakil kumpulan dan kita akan ada selitkan seorang mentor dekat situ untuk memantau kumpulan anda. Jadi ada beberapa soalan lah yang perlu anda bincangkan sesama sendiri So ini adalah beberapa soalan tu lah yang perlu dibincangkan So saya akan bagi masa dalam 15 minit macam tu nanti kita akan masuk kembali dalam dalam platform yang utama ni Jadi antara soalan-soalan dia so apa yang kita dah pelajari daripada latihan ni
You ada buat homework ni kan, dah buat secara hands on, asingkan mana organik, mana tak organik kan, and then kita separate lagi menggunakan brand audit dan sebagainya. So jadi adakah pengasinan sampah ni senang ke susah? Kan, dia orang buat tu okey ke tak? So buat sama-sama tak dengan yang siapa tinggal je dengan ibu bapa, dengan adik-beradik yang lain, mungkin ajak sama-sama adik-beradik lain buat ke kan. So susah ke senang? Adakah selepas ni anda akan terus buat separation ni ataupun tidak? Adakah anda akan terus melakukan separation at least lah bahan daripada organik dan tak organik, ataupun tidak ataupun okey dah habis homework tak nak buat dah lah. So cuba bincangkan dan bincangkan juga jumlah sampah yang kita peroleh tu seperti yang kita jangkakan. Adakah data yang you all dapat buatkan anda terkejut? Kan, walaupun hanya 4-5 hari je kan yang you all kita buat waste separation and audit tu, daripada 5 hari tu banyak kan sebenarnya sampah yang kita dah create sendiri kan. Tapi daripada situ sebenarnya ada yang you sendiri boleh recycle, ada yang tak boleh recycle apa semua kan. Dan apa sebenarnya pengajaran yang kita dapat oleh daripada latihan tu, daripada homework tu. Jadi mungkin benda-benda ni yang mungkin kita boleh share sesama sendiri nanti, dan nantilah seorang wakil kumpulan untuk ceritakan kembali soalan-soalan yang saya yang tanyakan di sini. Boleh? Ada apa-apa soalan tak nak tanya setakat ni? Okey, sebenarnya kita punya workshop adalah dalam bahasa Melayu. Jadi kita boleh menggunakan sepenuhnya bahasa Melayu, dan jika ada peserta yang tidak fasih dalam bahasa Melayu, you all boleh bermix bercampur lah dalam bahasa Inggeris. Dan kita juga ada local expert kita dan untuk bantu-bantu untuk sama-sama bantu dalam pembincangan you all nanti. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya akan nanti saya akan createkan breakout room sekarang. Ada beberapa orang boleh nak masuk ni. Mungkin sebab mereka tak register dalam Gmail. Okay. Alright. So I just make them, and I just put them into the breakout rooms for 15 minutes, and then they will come back here later on. Dr. Norsha nak masuk mana-mana breakout room ke? How many groups, Nani? Are there 2 groups?
There's only 2 groups available, yeah. Nani, kiranya tadi yang I tu grup nombor 2 ya? Ada 2 group je. Group pertama tak datang lagi. Dia orang tak discuss lagi. Lagi ada 2 minit lagi. Sebab untuk apa Syamin, untuk Hafiz, untuk Abayus, diorang memang dah expert dah. So, diorang memang dah tahu, mereka dah biasa dengan pengasingan. Cumanya bab audit sampah tu je yang diorang baru first time lah. Alright. So, kalau untuk Abayus memang dah terbiasa kan sebab Cheshiro. So, itulah. Ada poin-poin nanti I yang akan explain. Group lagi satu pun ada Suman, Tuan dengan Izzat. Tapi local aspect memang tak masuk dalam grup Ada grup 1. Miss Magas masuk dalam grup 1. I see. Okay. Okay, semua dah ada dalam ni? Alright, okay. So, group 1 tadi semua dah ada balik kat sini Semua dah ada? Okay, Alhamdulillah. Okay, so sebenarnya tadi kita minta, kita tak ramai. Jadi kita buat 2 group je tadi untuk perbincangan bersama. Soalan pun saya dah post dalam WhatsApp tadi kalau you nak ingat balik apa soalan-soalan dia, dan saya rasa dan semua participant pada hari ni pun semua dah expert dah ya. Okey, tapi tak apa, mungkin boleh kita dengar sikit apa komen ataupun isu ataupun apa juga pengalaman daripada wakil daripada grup 1 dan juga grup 2 tadi. Mungkin grup 2 boleh mula dulu ke? Sesiapa? Grup 1 dulu lah. Okay, sorry, grup 1 dulu. Okay, boleh. Tak ingatlah siapa yang grup 1, siapa grup 2. Okay, sebenarnya grup 1 tadi yang adalah Miss Magas lah punya grup. Yang grup kedua adalah Miss Ira punya grup. Miss Ira punya grup boleh kot start dulu. Then I start dululah. So dalam grup saya, dalam grup kami ada Hafiz, ada Abang Yus dan juga ada Syamin. Okay, sebenarnya mereka ni dah biasa dengan pengasingan sampah di rumah. Namun untuk Syamin dan Hafiz, untuk audit sampah boleh dikatakan first time lah. Sebab apa yang saya dengar ataupun yang diceritakan oleh mereka. Jadi apa yang menarik bila nak tanya pengasingan sampah tu susah ke senang bagi mereka sebab mereka dah terbiasa. Contohnya untuk Hafiz, di rumah mereka memang dah ada tong sampah masing-masing. Maksudnya kalau untuk bahan organik, tong sampah bahan organik. Kalau untuk tong sampah yang bukan organik pun ada juga. So dia ada setiap sampah tu ada dia punya bin. Tapi seperti Syamim, dia pun buat pengasingan dan dia tinggal bersama ibu dan ayah dia. Okay, so untuk pengasingan tu cuma dia je lah yang buat. Kalau nak cakap nak ajak sekali tu susah, tapi
Syamil cakap dia ada memberi sedikit info yang terkini, yang terbaru. Contohnya macam let's say kata ada bateri iaitu sisa buangan berbahaya. Sebelum ni diorang tak alert, diorang campak dia dalam bukan organik. Tapi sebenarnya sisa tu adalah sisa yang tak boleh dikita semula. So memang kena asing. Itu salah satu cara dia untuk memberitahu kepada kedua ibu bapa dia ataupun family dia. So untuk Abang Yus, memang Abang Yus seorang trash hero, dia memang dah tahu semua benda tu. Cumanya bila ada anak ataupun ada budak-budak di rumah, memang sukar sikit untuk mendidik mereka sebab mereka masih budak. So nak ajar tu kena ambil kesabaran yang tinggi sikit lah, maksudnya mencabar. Begitu mencabar setiap kali untuk explain dekat budak-budak ni memang ambil masa. Cumanya kena bersabar sikit Abang Yus dan juga Syamil dan juga Hafiz sebab masing-masing ada kanak-kanak di rumah kan. Benda tu memang mencabar sebenarnya bila kita cuba mendidik kanak-kanak ataupun generasi yang akan datang. So untuk audit sampah, itu yang sebenarnya salah satu perkara yang buat mereka teruja apabila mereka cek setiap sisa sampah yang ada tu, baru mereka tahu, oh rupanya company ni rupanya pengeluar dia. Sebab kadang-kadang sebagai contoh kita tengoklah Fanta. Kita ingat, okay, Fanta tu adalah nama company tapi sebenarnya bukan. Fanta tu adalah brand dan company-nya adalah Coca-Cola. So daripada situ kita pun belajar. Benda tu sebenarnya memujakan, cumanya ambil masa jugalah sebab kadang-kadang kita pun dalam masa sama nak buat pengasingan dan dalam masa sama nak buat audit, memang kena ada sistem di rumah lah walaupun di rumah. Kalau untuk Abang Yus, dia selalu asingkan sampah berdasarkan sampah kering dan sampah basah. So macam kadang-kadang kalau ada sampah kering tu maksudnya macam yang kebun punya lah side, macam daun ke ranting ke, so dia akan asingkan masuk dalam plastik. Ataupun yang basah pun macam tu juga. And then kalau nak cakap yang lain tu, mereka bertiga memang dah terbiasa lah, dah expert. Dan minta maaf sebab ada bunyi kucing di belakang, sound music background di belakang. Memandangkan rumah saya memang ada banyak kucing. So mereka pun nak say hi dekat you guys. Okay, itu sahaja yang boleh saya sampaikan. Sebab ketiga-tiga partisipan ni memang dah terbiasa dari segi pengasingan sampah. Cumanya untuk audit sampah adalah boleh dikatakan first time untuk Syamil dan juga untuk Hafiz. Okey, terima kasih. Okey, betul kan? Kalau kita tak cuba sesuatu yang baru, kita takkan belajar kan? Jadi itu pun sebenarnya adalah salah satu dari proses pembelajaran juga sebenarnya. Okey, terima kasih kepada perkongsian daripada grup yang pertama. Grup yang kedua, daripada grup Miss Mages, mungkin ada wakil yang boleh sampaikan? Okey, kami tidak bincang siapa yang nak present, tapi saya boleh rumuskanlah perbincangan yang kita telah adakan. Jadi peserta dalam grup kami adalah Walcon dari Tuaran, Sabah, Muhammad Izzat daripada Ipoh dan juga Sumeti pun mereka juga daripada Ipoh, Perak. Jadi menurut Walcon, dengan membuat waste audit ni, mereka dapat tahu apa jenis sampah atau sisa yang dijana di rumah, dan daripada itu pun kita boleh tahu apa yang kita boleh buat dengan sampah tu ataupun tukar kita punya consumption lah, pattern of consumption. Jadi ketiga-tiga mereka ni memang mengasingkan sisa, bukan organik dengan yang organik. Tapi Cik Walcon tu dengan sisa organik tu memang dia telah mula buat kompos. Sudah lama juga dia telah membuat kompos menggunakan cara bokashi, dan Sumati pula ada mini garden di rumah, jadi dia kompos di mini garden di rumah. Dan Izzat walaupun dia mengasingkan sisa organik tetapi belum mula lagi kompos, mungkin akan fikirkanlah untuk mula mengkompos sisa organik yang diasingkan. Jadi in terms of waste collection, macam Cik Walcon, apa yang dia memang cakap ialah daripada audit yang telah dibuat tu juga boleh tahu dan collection collection of recyclables tu bukan semuanya diambil oleh waste collectors,
Jadi apa yang mereka buat, mereka tukar consumption pattern mereka. Daripada beli minuman dalam plastik, mereka telah tukar kepada minuman dalam aluminium cans, ya, tin aluminium, dan juga membeli telur bukan dalam packaging plastik packaging, tetapi beli yang packaging yang boleh di-recycle, buat daripada cardboard cartons dan sebagainya. Jadi Sumati pula memang telah sebagai trash hero sudah 2 tahun, ya. Jadi memang asingkan sisa, dan juga wujudnya di kawasan perumahan dia ada waste collectors yang akan datang beli, ya, yang recyclables. Jadi untuk dia senanglah boleh beri jual kepada waste collectors tu. Jadi ada plastik, tin dan sebagainya, dan juga ada bulk waste, ya, juga yang boleh dijual. Untuk Izzat pun memang dia mengasingkan bahan-bahan tersebut, tetapi di kawasan perumahan dia tidak ada macam fasiliti, ya, atau infrastruktur untuk mengasingkan, untuk menghantar sisa tu. Jadi mereka perlu carilah tempat untuk menghantar ke pusat recycling center, ya. Susah je untuk speak in Malay. Okey, jadi yang itulah secara rumusannya. Secara ringkas. Alright, okay. Terima kasih kepada grup yang kedua. So secara ringkasan yang kita boleh rumuskan di sini, memang masing-masing dah terror dah pun sebenarnya, asingkan sampah di rumah, dan ada yang masih baru nak cuba kan. Tapi bila dah asing ni barulah kita tahu macam yang ini sebenarnya kita kena kurangkan. Macam dia kata tadi, boleh tukar cara kita punya consumption pattern. Mungkin lepas ni tak perlu dah nak beli banyak-banyak macam ni. Mungkin perlu kurangkan nak beli apa, lebihkan nak beli apa, dan juga cari sekarang ni banyak alternatif macam zero waste shop yang you boleh pergi beli secara bulk. So ini antara ringkasan lah daripada peserta-peserta kita. Okay, alright, seterusnya untuk sesi soalan untuk for the Q&A session, dan ini adalah soalan-soalan yang kita collect daripada para peserta, dan kita harapkan Ms. Magas selepas ini bolehlah komen sedikit tentang antara soalan-soalan yang ditanyakan ini. So antaranya saya bacakan di sini. Sorry, saya terlupa nak ni. Okay, saya bacakan di sini. Okey, bagaimana cara untuk kita melupuskan sisa bahaya? Macam ada yang macam lampin pakai buang, pad, diapers, even bateri, ataupun bakpot, dan juga tin aerosol. So kebanyakan ni barang-barang macam ni, barang banyak dihasilkan di rumah, tapi kita tak tahu macam mana sebenarnya cara yang kita boleh gunakan secara yang terbaik lah untuk kita dispose barang-barang ni supaya tidak sebenar-benarnya dibuang di kawasan pembuangan sampah lah. Sebab kita tahu di Malaysia ni apa je yang you buang dalam tong sampah tu memang end up di tapak pembuangan sampah lah. Dan especially sekarang kita ada masalah baru disposable mask. Disposable mask pun orang tak tahu nak buang macam mana. They just mix saja dengan apa sampah yang ada dan buang di dalam tong sampah, dan kemudian dia akan end up di pusat pelupusan sampah lah. Okay, kita go through one by one lah dan juga ataupun sebab soalan dia sebenarnya lebih kurang sama mungkin Miss Magas rasa macam mana? Nak jawab satu-satu ke nak jawab semua? Saya boleh jawab lah. Okay, kalau in terms of sisa berbahaya macam bateri, kalau bateri atau electronic waste, sisa elektronik dan electrical, memang ada macam Jabatan Alam Sekitar. Mereka sekarang banyak buat pengumuman bagaimana untuk dispose. Apa yang mereka buat adalah mereka mengumpul e-waste ini
dan sepatutnya macam sisa berbahaya ni ia ada satu cara untuk merawatnya lah. What do you say, treatment, they call it waste treatment. Jadi perlu kita hantar ke satu pusat pengumpulan sisa berbahaya. Malangnya di Malaysia kita memang tidak ada separate collection untuk household hazardous waste, except for sisa elektronik dengan sisa electrical. Jadi itu adalah masalah lah di Malaysia. Jadi tin aerosol, macam vape pot dan sebagainya memang sekarang masuk dalam general waste, sepatutnya tidak, tetapi memang pengguna tidak ada pilihan, mereka masih masukkan ke dalam general waste, jadi apa yang kita di CAP kita advise, nasihatkan ialah untuk tukar behavior kita lah, consumption behavior atau pattern kita, cuba jangan beli benda-benda yang memang kita tidak tahu macam mana untuk sama ada ia boleh dikitar semula, memang tidak boleh dikitar semula, ada juga jenis-jenis plastik yang tidak boleh dikitar semula, jadi kita perlu aware lah, sedar, macam apa benda-benda yang boleh dikitar semula, macam lampin pakai buang pun kita memang tidak galakkan lah penggunaan lampin pakai buang, sebab memang kita ni kami ni semua ni berusia, dan ibu bapa kami memang menggunakan lampin yang kain, basuh, you wash and then you reuse. Jadi memang kita tak gunalah. Dan ia juga lebih sihat, sebab dalam lampin pakai buang pun ada content juga plastik dan sebagainya. Jadi itu adalah beberapa benda yang kita boleh buat, yang mana yang kita mampu untuk tidak gunakan sisa-sisa yang berbahaya macam ni, kita boleh buat lah, kita cuba. Jadi in terms of botol kaca pun memang kalau dulu ada juga untuk collection glass, untuk glass dan botol-botol kaca, tapi sekarang memang ada hanya satu kilang saja di Malaysia yang mengintar semula glass, dan ianya berada di Johor. Jadi memang negeri-negeri di Malaysia, di utara dan juga di kawasan timur, mereka kata kalau kos untuk pengangkutan untuk hantar glass, sisa botol kaca dan sebagainya memang amat mahal lah. Tetapi ada juga di beberapa negeri macam yang mana ada suci center, memang mereka sedang mengumpul sisa-sisa glass ni, dan kami juga dengar khabar yang macam di Penang mereka ada hantar ke Thailand, di mana ada recycling kilang untuk kitar semula glass di Thailand. Tapi itu pun adalah cost lah, jadi kita perlu fikirkan juga, macam mana kita hendak macam mana kita boleh guna semula barang-barang yang kita beli yang packagingnya adalah dalam gelas. Jadi macam ada sebutkan tentang zero waste stores, ada setengah zero waste stores pun kita boleh bawa botol-botol ni juga untuk refill barangan yang kita perlukan. Jadi so we keep refilling our glass bottles, dan cuba jangan belilah botol yang baru, macam jam dan sebagainya, jadi we can just refill, tapi memang zero waste stores ni memang expensive, mahal barang-barang di sana. Jadi kalau di gerai-gerai macam di Penang dan juga banyak kedai di sini pun mereka akan jual secara pukal, kita boleh beli macam in Indian stores, mereka jual rempah, beras dan sebagainya secara pukal, so we can go and buy that, which is not as costly as in zero waste stores. So itu adalah beberapa perkara yang kita mampu share lah sekarang. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okey, betul. Okey, Miss Magas, sebelum tu kita jawab dulu soalan yang ni. Kalau macam majlis pembelajaran tak semuanya ambil kan barang-barang yang di recycle ni. Jadi apa alternatif kita sebenarnya sebagai pengguna, dan juga macam kalau macam gelas tadi kan tak semuanya pusat-pusat fasiliti ni ambil. Jadi apa kita nak buat dengan ialah barang-barang macam tu. Dan memang selalunya gelas lah memang
walaupun kita di Kedah dan Perlis pun memang tak ada tempat yang untuk melupuskan gelas ni. Oh, so jadi idaman pun tidak connect ya? Tak connect, ya Tak betul. connect. Jadi apa yang macam saya sendiri di rumah, kita masih reuse banyak botol-botol gelas yang jam dan sebagainya. Kita guna semula untuk simpan rempah dan sebagainya lah. Dan ada juga yang buat repurpose the glass bottles. So ini memang sukar sebab kita memang tidak ada collection center dan juga kilang untuk recycle semula gelas. So saya pun tidak pasti dan kita memang banyak memberi tekanan lah, desakan kepada kerajaan Malaysia juga untuk adakan infrastruktur untuk collect, tetapi mereka pun tidak tahu apa nak hendak dibuat. Kalau untuk set up kilang pun memang mahal, ya. Dan kita juga kalau nak ekspor pun memang mahal kerana transportation dan sebagainya. Memang jadi ini adalah satu isu yang perlu kita secara bersama-sama fikirkan apa yang perlu dibuat. Sama juga dengan sisa berbahaya, kalau kita tengok di US dan sebagainya memang ada collection ya untuk household hazardous waste. Tetapi kalau kita dengar macam sisa plastik mereka pula ekspor ke Malaysia. Jadi we have become like a dumping ground. So kita cuba untuk hentikan pengimportan sisa yang berbahaya dan sisa plastik juga. Betul kan? Sebenarnya salah satu cara tu yang itulah kita guna balik, kita repurpose balik kan, botol tu jadikan isi balik barang-barang yang kita nak gunakan semula lah. Macam kalau saya memang suka tanam pokok, jadi saya akan gunakan botol-botol kaca ni untuk buat pasu bunga. Jadi saya akan tanam pokok saya dalam gelas jar tu lah. Banyak sebenarnya alternatif yang kita boleh try kalau kita buka Pinterest pun macam-macam cara nilai kreativiti masing-masing untuk repurpose, redesign balik barang-barang kita tu sebenarnya, betul. Okey, sementara tu ada tak lagi soalan yang ingin ditanya kepada pakar kita ni daripada local expert kita ni? Boleh tanya boleh angkat tanya soalan on mic ataupun kalau segan boleh tulis di ruangan message. Kita buka dalam 2-3 minit lagi. Ada soalan tak nak tanya? Okay, so kalau tak ada soalan, ada soalan ke? Sekejap, saya tunggu. Tadi ada macam suara. Ada soalan? Okay. So alright. So kalau tak ada soalan, mungkin kita boleh proceed dengan nilai beberapa reflection. Kejap Sumati ada soalan ke? Okay, Sumati tulis. Okay, we need to reuse or change our lifestyle to eco-friendly. Betul. Kita kena ubahlah sebenarnya tabiat kita tu kepada lebih eco-friendly. Sebenarnya memang pada awalnya memang susah. Semua benda nak buat sebenarnya tak ada benda yang senang. Semua benda susah. Macam Syamin tadi pun cakap, dia kata susah juga nak buat benda ni. Tapi bila dalam lama kita biarkan dia jadi satu habit ataupun tabiat, kita akan, benda tu akan jadi simple. Macam Sultan sendiri kan, dia ada mini garden dia sendiri dekat rumah. Jadi saya tengok macam-macam sayur dia tanam sendiri. Senang. Tak payah pergi pasar dah. Miss Nani? Yes? Maybe we can give the chance for Nico and Enzo to give opinion or give more suggestion. Okay, so untuk tak ada soalan daripada pihak participants, maybe I would ask our foreign expert
Dr. Enzo and Mr. Miko Alino to comment on these types of question from our Malaysian participants on hazardous waste, how to dispose it properly, and what happens is our municipality refuse to take our waste, and even like this, even our glass bowls, like even batteries, diapers, and this is the main problem happens in Malaysia. All right, so maybe we can take another experience or this question to Dr. Enzo first. Or maybe Miko, for her, in order to have more remarks related to the specification context. Anyway, I'd be happy to share with you a few remarks. All right, thanks Enzo. So good afternoon or good evening to everyone. So yeah, it's I guess a difficult or a dilemma for a lot of for communities on how to dispose hazardous waste. I think the best option for us is to ask the local authorities if they have disposal facilities or services that can collect these. I don't think it is available in many cities or communities in Malaysia. Correct me if I'm wrong. So, but yeah, I think it's better to ask them if there are companies or service providers that are accredited by the local government who can safely handle hazardous waste. I've also seen some of the comments that Magesh has already mentioned. So, of course, the recommendation is to look for alternatives. Miko? Yeah, Can go you ahead. can you pause to allow to translate? Can Oh, you yeah. let them translate. Yeah, thank you. Nani or Ira, will you translate what Miko said? Oh, will be asked. No, yeah, I think Miss Mages. Yeah. No, are you translating? Okay, I will translate. Jadi apa yang Miko ada beritahu ialah kita boleh tanya majlis perbandaran atau bandaraya sama ada ke pusat untuk mengumpul sisa-sisa berbahaya ni. Tetapi kalau di Malaysia memang tak adalah. Saya boleh beri contoh macam di Pulau Pinang memang kita dulu majlis perbandaran ada kumpulkan semua sisa macam fluorescent light, tetapi mereka masih simpan dalam store. Sebab untuk hantar ke pusat untuk waste treatment tu memang mahal, ya. Tapi ada juga satu recycling factory di Pulau Pinang yang mengekstrak benda macam mercury daripada fluorescent light tu untuk penggunaan balik lah. Okay, jadi okay. Yeah, thanks, Magesh. I think for hazardous to avoid some of this, Magesh has already mentioned about looking for less harmful alternatives. For example, for diapers, use the reusable ones, the cloth ones. And for hazardous, maybe looking for example, for batteries, instead of using the alkaline base, to look for the rechargeable ones, so at least you can reuse them. Ya, jadi untuk penggunaan benda-benda yang berbahaya ni, kita boleh carikan alternatif, ya. Jadi macam saya telah berikan contoh, kalau kita alternatif untuk lampin pakai buang tu, yang adalah lampin kain yang kita boleh basuh dan guna semula. Dan lagi untuk bateri tu kita cuba carikan yang alkaline battery, yang ada juga yang boleh dikitar semula, ya, benda-benda yang boleh dikitar semula.
Jadi tengok komponen yang lebih banyak untuk di kita semula. So Miko, next. Yeah, I guess that's it. It's really, I guess, complicated. But if there's an opportunity to talk to authorities about maybe having a scheme or a collection program for this, I guess that's the next best option. Jadi apa Miko kata, kalau yang memang susah untuk kita kendalikan sisa ni, jadi apa yang kita boleh cuba adalah menulis kepada Majlis Perbandaran. Saya rasa macam Sumedi dan sebagainya memang ada tulis Majlis Perbandaran dengan tadi Walcon pun ada cakap. Jadi untuk sama ada mereka ada skema untuk skim untuk kumpulkan sisa-sisa berbahaya ini. Enzo, if you'd like to add anything. I don't actually know how much time do we have. So Yeah, I still have time. we have time. So very, very briefly, indeed, when it comes to a hazardous waste, there's little one may do in his personal sphere, in his home. We need municipality-based schemes. So we need a higher level strategy. Jadi Enzo pun cakap yang untuk sisa berbahaya ni memang kita susah untuk dapat buat di peringkat isi rumah. Jadi apa yang kita perlukan adalah di peringkat Majlis Bandaraya, pihak berkuasa tempatan lah, untuk adakan sesuatu skema skim untuk collect, mengumpul sisa berbahaya ini. Memang di Malaysia tidak ada lagi, jadi kita perlu desaklah kerajaan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, ya. Sebab kita kalau desak Majlis Perbandaran kita pun, kalau mereka tak ada sumber kewangan dan sebagainya, memang susah, ya. Dan juga mana kita nak hantar sisa yang telah dikumpul tu. And in the meantime, what we may do, the short-term plan is to reduce reliance on hazardous materials. Jadi sementara itu kita perlu kurangkan pergantungan kepada benda-benda yang berbahaya macam ni. Yeah? But there's one key point I would like to draw your attention to regarding the homework you did. When I raise my palm, you can translate, okay? Okay, so macam itulah tadi. So the point is, there is a key point I would like to share with you regarding the homework you did. Of course, there is something. First of all, we understand that the fact that something is recyclable doesn't mean it will actually be recycled, because the possibility for recycling depends on lots of contextual conditions. Is there a separate collection system? Is there a recycling infrastructure in your community or in your nation, in your area? Okay, jadi kita telah asingkan sisa kepada yang mana yang boleh kita semula dan sebagainya. Tapi apa yang mereka company itu kata adalah boleh dikita semula, tidak semestinya bermakna ia akan dikita semula. Ya, ini adalah bergantung kepada fasiliti yang kita ada di kawasan kita ataupun di negara kita, ya. Dan juga saya akan tambah sedikit, ada juga fasiliti yang mungkin dia memang kita semula tetapi banyak ada pollution, dan pencemaran daripada fasiliti tersebut. And so I added on, but maybe there might be some recycling facilities here in Malaysia, but then it does not mean that it is being run environmentally sound facilities, yeah? Right. Environmentally sound management. Perfectly right. So the point is, recycling is good, but it's only plan B for sustainability. Plan A for sustainability is reduction and reuse, because the best waste is the waste we don't produce, and this will be the particular focus during the session number 3. Jadi memang betul, jadi recycling ni kita semula ni memang baik, tetapi ini adalah pada peringkat yang seterusnya lah. Apa yang kita perlu buat adalah untuk mengurangkan
penjanaan sisa, ya, mengurangkan dan mengguna semula. Itu adalah yang paling tinggi lah dalam proses kita untuk mengurangkan sisa. So, but also, and this is the last and most important point, there is something you may do right away in order to trim, to reduce remarkably the amount of waste which is sent to disposal, because it's a recycling activity which only depends on you and the local communities, and this is organics. Organics are a very good area to start with, because composting programs may also be implemented locally. Jadi memang kita sudah cakap ya, apa yang kita boleh buat serta-merta adalah kita sudah asingkan sisa yang organik dan yang bukan organik. Jadi yang paling senang untuk kurangkan penjanaan sisa atau menghantar sisa ke landfill adalah untuk mengkompos bahan organik, sisa organik yang kita hasilkan di rumah. Jadi memang beberapa peserta yang dalam projek ini memang telah mulakan pengkomposan sisa organik, ya. Jadi ini adalah permulaan yang bagus. Yang belum mula lagi, tolong mulakan serta-merta, ya. Memang senang untuk digunakan. Kalau you all hendak practical input, kita di Persatuan Pengguna Pulau Pinang pun juga ada beberapa bahan penerbitan tentang macam mana untuk kompos di rumah, ya. Enzo, thank you for your but I had also added on in terms of composting. Some of them have already started composting. And in the Consumer Student Penang, we also have some publications on how to do composting at home. Yeah, so we can share with them. If anyone is interested, they can contact us. Thank you. Okay, terima kasih. Thank you very much, Dr. Enzo and Mr. Miko for the explanation, and Mr. Mages, Miss Mages for the translation. So, okay, we have come to the reflections of the waste separation. Apa yang latihan yang kita buat hari itu kan, daripada pengasihan sampah dan sistem pembuangan sampah kita lah di rumah. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan setelah asingkan sampah tu. Jadi semua sampah tu sebenarnya datang daripada mana kan, dan bagaimana kita nak kurangkan sampah. Jadi sebenarnya daripada latihan homework yang kita bagi hari tu, bagaimana kita nak tingkatkan sistem pembuangan sampah kita yang bermula daripada rumah sendiri kan. This is actually mungkin para peserta yang boleh nyatakan di sini apa yang kita nak buat dengan sampah-sampah ni semua. Mungkin kita boleh adakan sharing session ke? Siapa nak jawab ni? Siapa-siapa boleh on mic? Mungkin kita boleh minta Suman explain, sebab Suman banyak melakukan kerja-kerja pengasingan di rumah, ya, bukannya ketika melakukan pembersihan kawasan, tapi di rumah. So maybe Suman boleh bagi satu dua idea ke cara, Suman? Sorry, can you repeat? Sorry, I have my tuition boy here. So can you repeat what do you want? Oh, okay. Bukan. Kalau you tengok soalan di situ kan, sebab you dah memang biasa buat pengasingan sampah di rumah, okay? So apa yang you buat dengan sampah-sampah tu? You terus buang ke? You tunggu orang collect ke? Macam mana? Okay. Saya buat ini since 1 month, 1 bulan. I separate a glass, tin, plastic, and I take my record. Kebanyakan waste tu saya dah reduce lah when I buy things. So I will stop the bandara people who collect my waste, ask them whether they will take separate packaging. They say they can take together or separate. For glass, they don't want to take. They don't want to take glass. I don't know why. They said they prefer to just put together with other waste like a sampah biasa. So what I do, all the tin tu saya jual dekat orang yang biasa datang collect dekat rumah. I simply don't throw things. I try to stop all the landfill things lah. So yang mana saya boleh jual, tapi I ask also the people who taking the trash, where he giving the trash, or macam dapur lama ke, kabinet ke, mattress ke, kan. Dia kata ada yang boleh repair, reuse balik, or they will send to the homes, the child homes, old folks, they can use that.
Ada plastik tu kita lah I give to my friend who having the recycle company to use for alternative fuel as a plastic papers and all that. So I pass it to him. Tak banyak lah. Okay. Alright, but tapi baguslah Suman sebab you tak dengar cakap pihak Majlis Bandaraya ya di mana mereka suruh campur semua dan dump everything. I directly tell them this one going to be end up in landfill. So for me, I try to be eco-friendly. So I tak nak buang lah bang. Saya tak nak buang lah. Tak apalah, saya simpan dulu lah. Saya simpan dulu. Nanti saya panggil. Itu mattress tu susah tau. Mattress tu memang susah nak ni. Recently I have one mattress. I try to. Then I call my uncle to bring his lorry. I say if this mattress can give to someone who really need it. Like dia ada pekerja foreigners workers for hostel, maybe they want to use, so he pass it to them. Saya rasa lega sikit lah. Okay. Not end up, Alright. But this Bandaraya people say if you want, you can call them. You can call them to collect the big cabinet. They will come. There's a certain contact number in Majlis. They will come and collect. But collect tu mereka bawa kat mana? Tahu kan? So I tak puas hati lah kalau nak bagi Majlis. Okay. But baguslah sebab you memang tak dengar. And then apa pula macam mana pula dengan Hafiz? Hafiz ada ke? Ada. Okay, Hafiz. Macam mana dengan you pula? Setelah you asingkan, adakah you akan tunggu lori sampah kutip then you just biar ataupun you just hantar yang mana perlu di kawasan kita semula, di tempat kita semula ataupun macam mana? You boleh explain tak? Okay, saya sejak 2 tahun ni, saya ada buat satu inisiatif dekat universiti sendirilah. So, semua yang saya kumpul ni sebab saya dah ada tong sampah untuk setiap nombor di rumah. Jadi saya akan kumpul sehingga penuh dan sebenarnya saya ada request satu sangkal kita semula khas untuk fakulti di universiti. So yang ini memang untuk program yang dibuat. Jadi setiap 3 bulan pihak idaman akan datang untuk kutip dan kutipan tu kami gunakan untuk charity. Jadi setiap staff akan bawa yang sampah yang dah diasingkan ke fakulti bila berdekatan dengan tarikh yang kita dah tetapkan dengan pihak environment idaman. Maksudnya semua sampah yang diasingkan di rumah dibawa ke fakulti dan kemudian dalam tempoh 3 bulan tu pihak idaman akan collect. Ya. Dan waktu collection tu mereka bayar ke ataupun tidak? Ya, dia akan masuk ke dalam kad RFI. Sebab di Perlis kan, di Perlis memang ada buat sistem macam tu ya? Ya, Perlis dengan Kedah. Oh, beruntung sangat sebab kami di Perak memang tak ada. So that's why kami jealous sikit. But it's a good scheme kan untuk bagi mereka yang tinggal di sekitar Perlis, right? So it's very good. How about bagaimana pula dengan Abang Yus? Abang Yus, bila setiap kali sampah tu dah asingkan, adakah tunggu lori sampah datang? Okay, you ambil sampah ataupun you select each of sampah, then yang mana you boleh hantar kita semula, you hantar kita semula. Yang mana tunggu lori. So macam mana tu? Tak berapa dengar lah Abang Yus. Dia punya penghasilan sampah tak berapa sangat. Dia punya banyak lebih kepada lebih sampah-sampah yang macam kami kena bukan. Abang Yus, sorry tak berapa dengar lah Abang Yus. Hello? Hello. Betul dengar. Okey, boleh. Jadi balik. Dia tu dia dekat mana ni dia susah sikit. Dia tak ada sangat tentang cara penghasingan sampah, how to educate masyarakat tentang sampah sebenarnya. Satu bila kita call dalam 2-3 hari baru datang. Jadi inisiatif Bayus akan
kalau dah penuh sampah tu akan dihantar terus ke waste management company dekat sini ada. So dia boleh separate sampah di sini, plastik, botol, gelas, everything lah. Sebab dekat Pantai Timur ni dia banyak kena educate lagi daripada segi cara kita sistem organik atau non-organik, recycle, non-recycle. Sebab kita belum sampai di Pantai Timur ya, especially di Kuala Terengganu ni belum banyak lagi pihak-pihak yang macam memberi kefahaman tentang sampah. Walaupun landfill dekat Kuala Terengganu tu ada banyak yang besar-besar, tapi macam tu lah, dia just dumping kat sana, lepas tu dia burning. Ada juga yang bakar tau dekat sini. Itu yang banyak yang bahayanya. Jadi bagi Abayus ambil inisiatif sendiri, tak tunggu PBT datang pada, angkat terus pergi hantar dekat waste punya dumping. Itu saja. Okey, bagus tu cara macam tu. Sebab bukan semua tempat ada facilities ya untuk untuk kita semula ni kan, Ani? Betul. So, kita ada masa lagi ke untuk ni lagi? Okey dah. Okey, saya rasa cukup. Okey, sebenarnya memang betul. Ini adalah masalah di Malaysia. Memang kita kalau tak ada PBT yang mengambil sampah, kita memang kita akan bakar. Dan kebanyakannya benda ni berlaku di kawasan kampung-kampung lah, di mana kawasan bandar-bandar kurang sebab kita ada PBT. Tapi yang mana di kawasan kampung-kampung yang tak ada tong sampah tu, memang mereka akan bakar ataupun buang sampah ke dalam sungai. Yang itu yang isu yang terjadi di Malaysia. Dan alhamdulillah kami di Kedah Perlis ni kita dah ada drive thru recycle kiosk lagi lagi memang senang untuk kita nak educate people untuk sama-sama membuat pengasingan sampah dan recycle. Alright, okay, sebenarnya kita dah habis kesetujuan masa dah jadi kita just alhamdulillah terima kasih kepada semua yang telah hadir pada sesi ni. Terima kasih juga kepada Miss Magas dan Miss Sarah yang turut bekerjasama dalam kita punya bengkel pada minggu ni dan kita tak terhenti di sini kita ada lagi 3 topik untuk di-discuss bersama lagi jadi untuk topik yang kedua nanti kita akan ada topik greenwashing mengenai greenwashing pula yang akan kita akan ada juga local expert dan juga foreign expert yang akan membincangkan dengan lebih lanjut apa itu greenwashing ini siapa-siapa yang tak pernah lagi akan ikut zero waste yang pertama tu mungkin ini adalah satu info yang barulah untuk para peserta. Seperti biasa kita akan update kita punya topik ni di dalam grup WhatsApp nanti Okey, dan seperti biasa ini akan ada homework. Ni homework ni kena buat jadi macam biasa kena hantar pada Miss Ira. Dan juga minggu hadapan kita akan ada satu lagi Google Meet session live macam ni dan kita akan bincangkan topik mengenai greenwashing pula Okey, dan satu lagi peringatan untuk you all kepada para peserta yang masih lagi tegak ada ni, saya minta tolong banyak-banyak kalau boleh hadirlah untuk setiap sesi kalau tidak you all akan dapat certificate of attendance lah instead of certificate of completion kalau boleh dapatkanlah yang full certificate ni supaya kita sama-sama masing-masing boleh menginspirasikan masyarakat sekitar kita supaya menjalankan amalan zero waste ni. Okey? Nani, kita ada Miko tu, dia nak cakap sesuatu ke? Oh, okey Miko. Yeah, go ahead. Sorry, I didn't mean to raise my hand. Okay. So, Ms. Kadri, is there anything else to say from your side? No, maybe just if Enzo and Miko have some final remarks. I think we still have a few minutes just to wrap up the topic. All right. So yeah, maybe Dr. Enzo and Mr. Miko would like to do some reflections on our first homework. Please do so before I end up our session. Yeah, I can maybe just go.
yeah, for the homework, the idea here is we're not expected to sort perfectly. Do I continue or translate? Oh, okay. All right. So I can do. Miss Marges, are you still there? Miss Marges masih ada? Yeah, I'm here, but I couldn't get what Miko was saying. Can you please repeat, Miko? Okay. Yeah, I was saying that we're not expecting everyone or the participants to sort their waste perfectly during the homework. Jadi apa yang Miko cakap, memang kita tidak jangkakan semua akan asingkan secara sempurna lah sisa-sisa yang dijana di rumah. Jadi itu adalah apa yang Miko cakap. Yeah. Yeah, I think the main takeaway from that exercise is really to understand the types of waste that we can avoid or process or treat within our homes. Jadi apa yang kita boleh pelajari adalah daripada pengasingan yang telah dibuatkan, apa yang kita boleh benda-benda atau barangan yang kita boleh elakkan daripada beli ataupun apa yang kita boleh buat di rumah, macam-macam sisa organik tu kita boleh kompos di rumah. I just added on about what things that they can do at home, yeah, at household level, like in terms of composting the organic waste. Yeah, thanks, Magesh. And lastly is about the rest of the waste. It's really problematic. It's something that we cannot do anything individually, but we can maybe talk to the government for some policies or reforms, or talk to manufacturers. Jadi ada juga yang kita sedar bahawa jenis-jenis sisa macam yang sisa berbahaya ni memang kita tak dapat nak buat apa-apa. Jadi kita perlu perbincangan dengan majlis tempatan kita, pihak berkuasa tempatan, dan juga dengan pengusaha lah, pengilangnya. Ya, jadi memang yang ni dari segi global memang kita sedang buat lah. Ya, I just added on like certain things that they can't do. Even the local municipalities here can't do it, but then we can still at global level we are trying to reduce all this hazardous waste and how the products. Thanks, Magesh. Thank you, Miko. Okay. So, okay. Alright, okay. Terima kasih kepada Mr. Miko dan juga Ms. Mages atas penerangan tersebut. Okay, so we have ended our live session for today. So, terima kasih dan jumpa anda semua pada minggu hadapan ya. Dan jangan lupa kita akan beri homework yang minggu yang kedua mengenai greenwashing pada esok hari. Okay, thank you very much to all the local experts and all the foreign experts who came today. Thank you very much. Bye-bye. See you guys next week. Thank you, Trashiro. Thank you. Have a good day. Bye.